Tawakal yang setinggi-tingginya bukan dari ujung tapi dari awal sampai akhir. Nabi Ibrahim sudah berkorban macam-macam untuk membolehkan dia layak diterima sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, dinobatkan oleh Allah tapi tak diyakini oleh orang-orangnya. Dia tidak berputus asa, dia tak berhenti, dia jalan. Dakwah jalan, buat macam-macam. Sakit ke, tak sakit ke, dihukum ke tak dihukum, tetap jalan. Kita baru amaran je, dah takut dah. Okey, jangan cakap pasal agama kat sini. Wow, dah bisu terus. Maka kita kebangun kekuatan bahawa kalau kita bersama Allah, Allah tetap akan bagi kekuatan. Sebab itu sekali lagi, apa sebab kenapa kita kata kita nak berserah kepada Allah? Kerana kita kata belajar daripada surah Yusuf ayat 65. Maka Allah adalah sebaik-baik. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Bila kita kata sebaik-baik itu maknanya the best of the best. Sebaik, kita pula rasa yalah. Mesti yakin bila kita kata Allah penjaga sebaik-baik. Apa kita kata sebaik-baik penjaga? Dan adalah maha penyayang dan antara para penyayang. Okey, sebab itu kita kata kalau kita bercakap Allah itu maha penyayang, ya Allah. Mari kita bayangkan seorang ibu yang penyayang. Mari kita bayangkan seorang ayah yang penyayang. Macam mana dia tengok anak dia? Macam mana dia layan anak dia? Seorang majikan yang penyayang, ya Allah. Ambil berat, hai, ya Allah. Kalau demam tu, ingat tu demam, MC demam. Macam mana demamnya kemarin? Waduh, dah pergi hospital ke belum? Sulit tu nak dapat majikan bertanya sampai macam tu. Okay. Sulit nak dapat mak dan ayah yang tanya anak tadi macam mana. Pergi sekolah, exam tadi macam mana? Boleh buat ke tak boleh buat? Tak boleh buat. Itulah padan muka. Letih kita. Penyayang. Bayangkan dalam kepala kita. Allah yang maha penyayang. Sebaik-baik penjaga. Allahu Akbar. Kita ambil balik kisah Rasulullah dalam Gua Sur. Nampak ada kaki orang melintas. Wala tahab wala tahzan, kata Abu Bakar Siddiq. Okay. Takut, bimbang. Tapi atas tawakal 100% kepada Allah. Allah jaga sebaik-baik penjagaan. Allah lindung sebaik-baik pelindungan. Ini yang kita nak pindah, nak hijrah sekarang ni. Jangan setengah-setengah dengan Allah. Jangan setengah-setengah. Kalau berubat menggunakan ayat-ayat Allah, yakin sungguh-sungguh bahawa ayat Allah ini memangnya sebahagian daripada sebab-sebab mendapat kesembuhan. Bukan kata tak tahu, cerai je. Cuba ikhtiar je. Jangan. Kalau ikhtiar tapi tidak berserah kepada Allah, tidak mengharap kepada Allah, tak ada apa gunanya. Okey, ketika Nabi Ibrahim ditanya, dia berjumpa Jibril. Jibril datang jumpa dia. Engkau nak apa? Ketika dia nak dia lanting atau nak dia kata Nabi Nabi Ibrahim tu dimasuk ke api dengan pakai lastik. Pakai yang boleh lenting dia masuk ke api. Okey. Ketika itu Jibril datang jumpa Nabi Ibrahim. Apa yang kamu nak, wahai Ibrahim? Cakap. Aduh. Ibrahim kata, aku tak nak apa-apa dari kamu. Aku nak dari Allah. Ada Jibril nak tolong. Dia tak nak bersempadankan apa adanya. Jibril kan tugasnya bantu semua para Nabi. Betul? Tapi ketika dalam keadaan genting segenting-gentingnya, nak dilenting ke dalam ke dalam api, Nabi Ibrahim kata, aku tak nak apa-apa pertolongan dari kamu, tapi aku hanya nak pertolongan dari Allah. Nak beza, dia mengharap Jibril bagi tahu ke Allah ke, ataupun Nabi nak bagi langsung terus ke Allah. Ini namanya tawakal tinggi ni. Tawakal yang sungguh-sungguh. Tak ada orang tengah. Sebab itu doa paling hebat, doa kita sendiri dengan Allah. Allah nak tengok dari bahasa kamu. Allah nak tengok dari perasaan kamu. Allah nak tengok dari hati kamu. Allah nak tengok ikhlas kamu. Ini tu doktor tolong doakan. Ustaz tolong doakan. Itu tolong doakan. Ini tolong doakan. Semua nak suruh orang doa. Kita apa jadi? Okay, maka dengan sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. Bangun kekuatan. Pindahkan fikiran kita.
Pindahkan, hijrahkan fikiran kita. Hijrahkan perasaan kita. Saya nak jadi orang paling ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak jumpa tawakal, tak jumpa istiqamah, tak jumpa. Banyak yang tak jumpanya nanti. Sebab itu jiwa yang paling sihat ialah jiwa yang paling ikhlas. Muka yang paling sihat ialah muka yang paling ikhlas. Ibadah yang paling Allah terima ialah ibadah yang paling ikhlas. Okay? Orang yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang beribadah, berbuat kerja, buat baik hanya ikhlas kerana Allah. Ni kan kekuatan yang nak dibangunkan. Tapi kita cakap boleh lah doktor. Tapi nak buat payah. Tak boleh. Kalau boleh cakap, tak boleh buat, jangan cakap. Buat dulu. Buat dulu. Sebab itu kita kata, ibadah itu nak rasakan manisnya solat itu bukan baru sekali dua. Ada ulama sudah solat 30 tahun. Okay? 30 tahun solat. Selepas 30 tahun solat tu, baru rasa nikmatnya, manisnya solat. Bayangkan. Sebab itu kita kena jalan, kena buat. Mula-mula paksakan diri. Kemudian jadikan dia tanggungjawab. Kemudian jadikan dia komitmen. Kami berdoa dengan Allah supaya komitmen untuk buat sembang petang ini terus tinggi. Jangan sikit-sikit sebab tak jadi, sikit-sikit sebab batal. Umi batal tu sebab besar lah. Sebab orang datang tiba-tiba. Orang datang kaunseling mengejut-mengejut. Kalau tak ditolongkan takut terjun tingkap. Susah pula kita nak jawab. Contoh. Ataupun ada hal-hal yang tak sempat balik. Misalnya lah. Artinya bukan saja-saja letih lah hari ni, tak payahlah. Jangan ambil mudah. Sama juga yang nak bersama ni. Yang kata, dah lah tu semalam pun dah sama. Dah lah tu serupa je. Dia sembang je. Jangan. Kalau boleh tunjuk komitmen kita. Kita sama-sama ni. Allah tengok kita ni. Allah tengok anda. Allah tengok Umi. Okay. Nak tengok hatinya ikhlas tak sama-sama ni. Allah ngantuk pula. Buat pula petang. Allah tu dia buat lah malam ke pagi ke. Segar lah sikit. Pukul berapa pun segar. Kalau kita berjuang untuk Allah. Okay. Jadi jangan ada cerita letih. Jangan ada cerita penat. Jangan ada cerita ngantuk. Buatlah kopi pekat-pekat tu ke. Kopi kau ke, teh kau ke. Kalau tak puasa. Kalau puasa boleh minyak cak kapak ke, minyak cak rimau ke. Minyak geliga ke, minyak kayu putih, kayu merah semua ada. Bubuh kat mata, jangan terlelap. Sebab terlelap itu ya habis cerita lah. Mati sementara. Okay. Maka kalau kita ambil pula Nabi Musa. Okay. Datang pertolongan Allah. Okay. Ketika mana? Sudah sampai ke Laut Merah. Maka sekali lagi mari kita melihat. Jangan tunggu sampai di saat akhir. Nabi Musa sudah jalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim sudah jalankan perintah Allah. Sudah dekat dengan Allah. Baru permohonannya apa? Gedeg. Allah hantar. Kalau tak pernah jumpa Allah, lawan Allah 24 jam, tiba-tiba nak minta. Oh, jangan. Sebab itu hadis kata apa? Ada pemuda yang kusut masai, pakaiannya, rambutnya kusut masai, tanda tangan minta pertolongan dari Allah. Allah kata, rambut kamu serabai, baju kamu kotor, kamu buat macam-macam maksiat, minuman yang merosakkan. Mana mungkin doa kamu akan terangkat. Hari ini puasa, hatinya puasa tak? Hari ni puasa, perasaannya puasa tak? Perasaannya puasa, perasaannya positif sepanjang. Otaknya puasa tak? Otaknya positif. Tak bayangkan tak? Kenapa tak puasa? Semua orang puasa tak? Lantaklah orang puasa ke tak puasa. Bukan soal kita. Tak ada bedahnya kita tanya siapa-siapa pun. Tapi masa kuliah tadi tanya saja je. Nampak tak? Ini kan kekuatan yang nak dibangun. Hati kita ni. Jangan rasa sebab kita puasa ni, kita rasa hebat sangat. Rajin sangat, warak sangat. No. Kita tahajud. Kita tahajud tak berhenti yang main-main. Kita sejak bertahun-tahun dah tahajud. Habis kosong. Jangan cerita orang. Okay, jangan cerita orang. Kita nak bagi sedekah je tangan kiri tak tahu. Apalagi nak bercakap dengan Allah, nak berunding dengan Allah. Maka bersandar balik kepada Allah. Okay?